النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasad kulluh, idza fasadat fasadat jasad kulluh, ala wa hiya qalbu. Wa qala aidan, kullukum min adam wa adam min turab, la fadla arabiyyun wa la ajamiyun illa man ittaqa. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati fahuwa ajru mi'ati syahidi. Wa qala aidan, balighu anni wal ayah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala kasih sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasihan belas, kasih sayang, rahmat, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita dalam satu majlis yang ada harga di sisi Allah taala. Walaupun kebanyakan manusia menganggap bahawa kata majlis ni tak ada nilai, tak ada harga. Tetapi kita kena yakin, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagi orang-orang yang duduk dalam majlis zikrillah, majlis yang ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, majlis yang ada berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang kehidupan selepas pada mati, maka para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis-majlis seperti ini. Di mana siapa saja yang menduduki majlis seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri keampunan bagi mereka-mereka ni tadi. Bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala akan sebut nama kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan nyebut nama ayah kita dan juga atuk kita. Bukan kita saja, bukan ayah kita saja, bahkan tok kita juga. Nama tok kita juga Allah taala berbangga-bangga di depan para malaikat. Kerana kita patah kelik dulu waktu apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Adam alaihissalam, maka sekalian malaikat telah tak setuju dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni tadi, maka kebanyakan, boleh kata semua para malaikat tak setuju. Kerana sebelum daripada Adam alaihissalam, ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di atas muka bumi ni tadi. Siapa dia? Ban, bin dan juga jin. Tiga golongan makhluk Allah Subhanahu wa taala ni tadi, Allah Subhanahu wa taala telah binasakan kehidupan mereka. Kerana mereka telah membuat kerosakan, fasad, mungkar dan juga bertumpah darah di atas muka bumi ni, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Hanya saki-baki saja puak jin. Di hari ini kita tengok puak jin, setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala buka hijab, maka mereka nampak akan jin. Kerana jin-jin yang telah lari daripada peperangan di antara malaikat dan juga jin.
Yang kita tahu kata iblis menjadi metap, ketua bagi sekalian para malaikat untuk menyerang ataupun membunuh jin-jin ni tadi. Makhluk yang ketiga Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ni tadi. Apabila mereka ni tadi dibunuh, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka saki-baki yang tinggal di lautan. Yang di lautan ni iaitu jin-jin yang derhaka pada Allah Ta'ala, yang kufur pada Allah Ta'ala. Dan jin-jin yang naik di bukit, jin-jin yang masuk di lubang. Jin-jin ni kebanyakannya adalah jin Islam. Jin yang boleh bersaing dengan manusia. Adapun jin yang duduk laut tu tadi, kadang-kadang dia naik pada darat, maka dia akan membawa kerosakan di atas muka bumi, dan siapa-siapa saja yang dia masuk dalam tubuh ataupun dia mengkacau diri kita, maka nescaya orang tu akan mati. Pasal dia geram dah. Kehidupan mereka ni tadi dibinasakan kerana mendatangi seorang makhluk, Adam AS dan anak cucu dia tadi, menyebabkan mereka binasa. Walaupun begitu tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbangga pada para malaikat ni. Dulu mu tak setuju dengan apa yang aku nak buat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan apa yang mu tak tahu. Tengok sekarang. Orang dalam keadaan hujan, mari lagi masjid. Dalam keadaan sejuk, mari lagi duduk rapat-rapat. Untuk apa? Untuk membesarkan aku. Untuk meninggikan aku. Jadi inilah bukti bahawa kata Allah SWT berbangga-bangga kita ni tadi. Allah Ta'ala sebut nama kita, nama ayah kita, nama tok kita di depan para malaikat. Kemudian kata tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, kita dimuliakan oleh Allah SWT ni kerana kita ada akal. Lebihnya kita daripada binatang-binatang kerana kita ada akal. Lebihnya kita daripada para malaikat kerana kita ada nafsu. Jadi bila mana kita ni tadi boleh menggunakan dua perkara ni tadi dengan cara yang betul, dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, maka kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihi para malaikat, melebihi pada sekalian makhluk. Tetapi bila mana kita menggunakan dua perkara ni tadi, akal dan juga nafsu, dengan tak berbetulan dengan kehendak Allah dan Rasul, maka kita akan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka akan jadi lebih hina daripada binatang, bahkan lebih hina daripada tu lagi. Mereka seperti binatang dan akan lebih hina daripada binatang. Jadi tuan-tuan yang Allah muliakan, akal ni tadi, bila Allah SWT letak pada tempat yang paling tinggi dalam anggota tubuh badan kita, jawarih kita, iaitu kepala. Kepala tempat yang paling tinggi. Dan Allah SWT letak tu tadi, kita kena faham bahawa kata akal ni tadi melebihkan tubuh badan kita ni tadi dengan sebab akal. Tapi akal ni pula, dia boleh Allah juga. Akal kita ni dia boleh Allah. Allah dengan apa? Allah dengan mabuk. Walaupun orang ni dia berakal, dia profesor, engineer, alim ulama, mufti, walaupun tinggi tara mana kedudukan dia dalam menggunakan akal dia, mencari ilmu pengetahuan. Dalam dunia ni tadi dia lah orang yang paling cerdik. Profesor, kalau mengaji saman ni, tak darah dah lah. Profesor ni suk dah lah. Pengajian dalam universiti tu tadi habis suk dah. Jadi radap profesor. Bila dia kata profesor, begitu juga dengan orang-orang alim. Orang ngaji-ngaji banyak, berpuluh-puluh tahun. Kalau orang zaman dulu sampai 40 tahun mengaji. Nak jadi alim. Itu dari segi bidang ilmu agama dia jadi alim. Lepas tu kalau dari segi orang ngaji bahagian dunia, pengeniagaan, maka dia ngaji lama masa. Kalau ngaji bomo, habis masa dia. Sampai pengetahuan dia tadi melebihi daripada orang lain. Kalau dia duduk dalam kampung, maka orang akik dia kerana dia orang yang tinggi. Sebab keilmuan dia, ilmu dia tadi. Tapi ilmu yang tinggi tara tu pun dia akan Allah. Allah bila mana? Bila mana seorang tu dia mabuk. Sama ada dia mabuk dengan makan minuman keras, makan benda-benda yang memabukkan, sampai dia jadi mabuk, maka ilmu dia tadi akan hilang. Hilang ilmu dia. Tak khabar. Sampai kadang-kadang boleh tidur dalam parit.
Terkadang-kadang sampai boleh membunuh orang bila dia mabuk. Tapi mabuk ni pula, mabuk ni dah, arak ke, daun ketung ke, ganja ke, apa orang panggil, narkotin ke apa, dadah ke dah. Itu dari segi mabuk. Lepas tu mabuk ni dia boleh Allah pula. Dengan apa tuan-tuan? Allah dengan ngantuk. Sebab itu orang yang mabuk dia kaya. Tapi kaya dia akan hilang bila dia ngantuk. Ngantuk tak ada arah. Mabuk dia akan hilang. Sebab itu orang mabuk, bila nak habiskan dia punya mabuk, dia kena tidur. Bila dia tidur, bangun pada tidur, maka mabuk dia akan hilang. Sebab itu orang mabuk ni tadi, dengan sebab dia ngantuk, tak ada arah. Akhirnya dia boleh hilang dengan mabuk dia. Tapi bila ngantuk ni tadi, ada sesuatu pula yang Allah Ta'ala cipta untuk beri pada manusia ni untuk mengalahkan ngantuk. Apa dia ngantuk, tuan-tuan, yang boleh mengalahkan ngantuk? Iaitu risau. Risau. Bimbang. Serabut. Contoh kata, orang ni dia mengantuk dah. Tiba-tiba, orang mari terosak. Kring. Hello. Hei. Anakmu belagu kereta. Hai. Hilang ngantuk dia. Ngantuk boleh hilang. Cegat-cegat dah nak tidur. Ataupun tengah nak tidur nak lelap mata dah. Tapi ngantuk tu akan hilang bila serabut. Serabut ni lah tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala paling suka. Tapi serabut apa? Serabut agama. Hari ni orang duk serabut juga. Akal ada dah. Lepas tu mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Gila kepada dunia. Nak cari dunia. Tak kira dah apa-apa. Hujung-hujung dunia pun pergi. Habis Covid pakat pergi Malaysia belakang. Hak setengah-setengah ni naik bakok. Kerja. Cari apa? Cari kerja lah. Nakkan ke dunia air ni tadi. Kemewahan. Cari duit ni tadi. Hulu hilir. Lepas tu, dalam kerja tu tadi, maka di situ, kita tengok orang-orang yang mabuk ni tadi, bila akan dapat masuk dalam akal dia tadi, serabut. Bimbang. Kalau tak ada benda ni, susah. Tak ada kekayaan, susah. Tak ada pangkat, susah. Tak ada duit, susah. Serabut dalam diri dia. Tapi benda ni, Allah Ta'ala tak kelih. Sebab apa? Dia guna serabut tu tadi untuk semata-mata untuk kehidupan dunia. Yang Allah Ta'ala kelih, Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka kepada hamba ni, serabut dia kepada akhirat. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu, Al-Kaisu mandana nafsah. Orang yang cerdik, orang yang apa? Dia menekeh hawa nafsu dia. Nekeh hawa nafsu dia, lepas tu dia cari jalan, cari kebaikan untuk alam akhirat. Orang yang bodoh ni, dia tak cari kehidupan dunia ni tadi, dia tak cari untuk kebahagiaan kepada akhirat. Bahkan dia turut hawa nafsu. Jadi orang yang Allah SWT nak, iaitu gunakan akal fikiran, serabut untuk diri bagaimana boleh lepas daripada seksa Allah Ta'ala. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang boleh selamatkan diri daripada neraka dan masuk syurga, maka orang itulah orang berjaya. Hari ini semua orang nak berjaya dalam kehidupan dunia. Tak kira jatuh, tak kira tina, tak kira orang bukit, tak kira orang patah. Semua orang nak berjaya dalam kehidupan yang sementara ni tadi. Tapi kehidupan yang sementara ni tadi, Allah Ta'ala letak kejayaan manusia ni tadi, iaitu dalam agama. Agama ni tadi. Ad-dinu indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam. Dan agama inilah yang membentuk diri manusia jadi manusia. Kalaulah manusia tak ambil agama masukkan dalam diri, maka inilah yang tadi Allah Ta'ala ayat kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka akan jadi seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Hari ini dalam masalah kekayaan, orang akan hina orang yang miskin. Dari segi pangkat, orang akan hina ataupun tekan kepada orang yang tak ada pangkat, rakyat. Orang yang ada ilmu pandang lekeh kepada orang yang jahil. Semata-mata dalam kedudukan, martabat dari segi kedudukan manusia sendiri, manusia tak akan nampak kemuliaan kita sama-sama kita. Walhal kita ni sama.
kita manusia yang beragama Islam ni tadi sama. Walaupun kedudukan kita sebagai seorang yang tinggi dari segi martabat. Dalam ramai-ramai kita, orang yang jadi Tok Meneh, orang yang jadi Tok Nebel, orang yang jadi orang alim, Tok Guru. Sebenarnya dia satu taraf. Ummatun wahidah. Tak ada perbezaan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kamu semua, iaitu orang yang takwa kepada Allah. Kalaulah dia tu orang kaya tapi dia takwa, dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah orang ni orang miskin tapi dia takwa pada Allah, maka dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia ni jahil tapi dia takwa kepada Allah Ta'ala, maka dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun orang alim tapi dia takwa pada Allah, maka dia tinggi pada Allah, pada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naknya ditakwa tu. Sebab itulah khutbah khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa takwa-takwa? Iaitu wiqayah, intisalul awamir wajtinabun nawahir. Junjung perintah Allah Ta'ala dan tinggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Dua perkara tu je, tapi kita nak buat tak boleh. Ratamanun Allah Ta'ala, Al-Quran ni tadi susunan suruhai daripada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, masih lagi kita tak dapat nak buat. Amalan daripada Nabi SAW hujung rambut sampai hujung kaki, daripada naik daripada pagi hari sampai kepada gelap hari, kita masih lagi tak dapat nak buat. Kehidupan kita yang sementara ni tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesenangan, kemewahan, apa yang nak dalam hati kita, hajat kita, Allah Ta'ala tunai dah. Allah Ta'ala bagi dah. Tak ada banyak pun sedikit untuk kita kehidupan kita dalam dunia. Sebab itu kita kena faham bahawa sebenarnya semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni adalah wasilah. Wasilah ni apa? Jalan. Jadi sebab itu jalan ni tadi Tuhan bui kepada kita. Ada orang dia miskin. Adakah kemiskinan itu tadi dia tak boleh sampai ke Tuhan, tak boleh rapat ke Tuhan, kasih Tuhan? Sebenarnya miskin itulah Allah Ta'ala beri kepada dia jalan untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala. Setengah orang yang telah bagi kaya. Kaya itulah sebenarnya jalan untuk dia mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia pandai guna. Lepas tu bagi orang yang jahil. Dengan jahil tu sebenarnya dia jalan dia mendekati diri dengan Allah. Begitu juga dengan orang alim. Dengan alim tu dia boleh mendekati diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata kita kecek semua keadaan kita di hari ni. Kita orang bukit, kita orang laut. Pekerjaan kita apa saja, bergelomok dengan minyak, bergelomok dengan selut, bergelomok dengan gapo saja kita buat kerja ni tadi, itulah jalan untuk kita dekat diri dengan Allah sebenarnya. Tapi bila kita tak melandaskan kepada agama, maka kita tak pandai nak bawa jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala suruh kita 17 kali dalam sembahyang fardu, ihdinas siratal mustaqim. Bawalah ya Allah, tunjuklah kami kepada jalan yang sebenar. Jalan kehidupan kita nak menuju pada akhirat, menuju kepada syurga ni tadi, kita tak pandai nak jalan. Sebab itu jalan-jalan ni tadi dalam bahasa Arab dia ada banyak. Jalan ni torik, satu. Jalannya sabil, satu. Mustaqim, jalan juga. Lepas tu millah, jalan juga. Jadi dalam banyak-banyak jalan, semua dalam bahasa Arab ni tadi makna dia yang berbeza, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berjalan di atas dunia ni tadi, corak kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata abikum Ibrahim hanifah. Ikutlah Muhammad dan ajaklah umat-umat kamu ikut jalan yang telah dijalani oleh bapa kamu Ibrahim yang sejahtera agamanya, iaitu Islam. Bagaimana kita nak menjalani hidup kita untuk kehidupan seharian kita sampai kepada kita mati, Allah Ta'ala suruh kita ikut millah perjalanan yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim. Nabi kita pun menjalan di atas jalan tula.
Nabi juga berjalan di atas jalan tula. Jadi apa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim? Tengok. Kalau kita selidik ataupun kita kaji, kita cari, maka tak ada jauh manalah kehidupan itu tadi dengan kerja dakwah. Pusing-pusing kok dakwah. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok Nabi Ibrahim, kerana dalam diri dia tu ada tersemat, tersikit saja kasih kepada anak. Ismail. Walhal sebelum daripada tu, dia dengan Sarah. Sarah ni iaitu anak saudara. Anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia hijrah, lepas tu sampai kepada Palestin, dia kahwin dengan anak saudara Sarah. Sarah ni dia orang kaya, dia ada kambing banyak, ada kuda banyak, ada unta banyak, ada biri-biri banyak pelihara. Kahwinnya dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim telah memiliki Sarah dan harta dia juga. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada malaikat-malaikat ini, Khalilullah, kekasih aku ni tadi, hebat tara mana dia sampai malaikat kata, bagaimana Tuhan boleh bagi nama gelar dia Khalilullah. Nabi-nabi Allah ni tadi dia ada gelar-gelar yang Allah Taala bagi. Musa kalamullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah. Nabi Muhammad Habibullah. Gelar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Lepas tu bagaimana Allah Taala letak nama Khalilullah ni, kekasih Allah ni tadi? Kena kedak ni, tak kena apa. Allah Taala kata mu terang sendiri nak tengok kata dia ni sungguh dak kekasih aku. Rupa sebagai manusia. Lepas tu caranya iaitu sebut nama Allah. Subhanallah. Ibrahim dengar. Mana ni dengar suara sedap ni. Acur, sejuk hati dia. Cari-cari temu ke. Mu sebut nama Subhanallah tadi. Ya aku. Mau sebut sekali lagi? Tak boleh. Nak sebut boleh, tapi apa ganjaran? Upah tengok. Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim dah ada. Upah dari segi apa? Amalan kita sebut tasbih, baca Quran. Dia hari ni orang mana upah baca Quran, duk kubur. Baca Quran apa? Upah boleh, tak ada masalah. Lepas tu sebut sekali lagi tak boleh kena upah. Okey, kena upah. Setengah daripada gembala kambing aku banyak ni tadi aku bagi kamu. Boleh. Subhanallah. Sedapnya. Sejuk hati. Orang panggil kita ni nak tahu kata tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, tahmid kita, apa saja yang kita baca menyebabkan kita boleh dapat tahu kata kita ni diterima dalam sebutan kita ni tadi. Bila kita sebut, sejuk hati kita. Dalamai hati kita ni sejuk. Dan bulu roma kita mula merenggang. Rasa gerang. Tu bermakna kata amalan kita diterima. Ibrahim minta sekali lagi. Boleh, tapi kena upah. Upah semua kalimat dia pun sanggup. Sebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Sedap. Sekali lagi kena upah pula. Tak apa, gini, aku tak ada dah habis dah. Lepas tu, bagaimana? Aku ni jadi hamba padamu, aku tolong jaga kambing-kambingmu. Bila kata gitu, malaikat tadi yang berupa orang ni kata, gini sebenarnya aku ni bukannya orang, aku adalah malaikat yang nak tahu kata, nak cek. Sungguh kata Allah Ta'ala bagi gelar Khalilullah, maka terbuktilah sungguh mu ni adalah kekasih Allah. Allah Ta'ala teh pula pada Nabi Ibrahim kerana ada kasih pada anak ni tadi. Allah Ta'ala suruh sembelih anak sendiri. Lepas tu Nabi Ibrahim lagu mana cerita dia? Dia dengan Sarah, dia kena hantar Siti Hajar kepada Mekah, dia dengan Sarah duduk Palestin, ada bini dia yang kedua Konturah, ada bini yang ketiga, yang keempat pula, 4 bini Nabi Ibrahim. Sarah, Hajar, Konturah. Seorang lagi Laya. Nama dia Laya. Lepas tu mana kata 4 orang ni tadi, Nabi Ibrahim lah dipanggil sebagai Abul Anbiya. Sebab semua nabi-nabi berasal daripada Nabi Ibrahim. Pecah kepada Nabi Ismail, kepada Nabi SAW. Daripada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub anak dia. 12 orang tu tadi, 11 orang tu tadi. Pecah pada situ pula kepada Daud, pada Sulaiman.
pecah sampai bawah tu tadi. Ilyasa sampai Isa situ. Jadi tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, Nabi Ibrahim dia letak Siti Hajar kelih pergi dakwah sampai kepada India, sampai kepada Burma. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang India, dia berdewakan Brahma. Brahma tu Ibrahim dah lah. Tapi mereka ni pasal waktu ketika Brahma mari tu, Ibrahim mari tu, Nabi Ibrahim cerita. Dia ni dulu bersama dengan kerajaan yang besar, iaitu Namrud. Dia telah bakar aku. Lepas tu aku ni tadi lah sembelih anak. Maka cerita Brahma ni kalau kita tengok dalam kitab orang Hindu ni tadi, memang cerita dia seperti tu juga. Dia telah lawan dengan raja yang zalim, telah kena bakar, lepas tu dia ada menyembelih anak. Itu Brahma. Tapi sebenarnya itulah Ibrahim. Tapi kerana jangka masa yang panjang sampai orang-orang belakang-belakang jadikan dewa. Jadi tuan-tuan yang Allah SWT muliakan, millah Ibrahim ni tadi, jalan yang Nabi SAW jalan, inilah jalan yang bawa kita kepada mengenal Allah Ta'ala, makrifat kepada Allah Ta'ala. Betul Nabi bagi tahu kepada kita, tak ada jalan lain untuk menyampaikan diri kita kepada Allah melainkan kita kena turut millah Ibrahim. Sampai kepada haji, sampai kepada umrah, sampai kepada korban pun kita turut Nabi Ibrahim AS. Nabi SAW juga turut. Kerana kemuliaan umat ini iaitu letak diri dalam agama. Dan agama millah ni tadi, kalau kita tengok hanya millah Nabi dan juga millah Nabi Ibrahim. Tapi walan tarda anka yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redalah orang Yahudi, takkan redalah orang Nasara melainkan kamu mengikuti jejak langkah agama yang mereka bawa. Millah juga. Hak tak ni millah juga, tapi millah Ibrahim. Hak ni millah juga, millah Yahudi dan Nasara. Sebab itu kalau kita tengok millah Nabi Ibrahim ni semua aspek, apa mula daripada kehidupan dia, cara dia mendidik anak, cara mendidik isteri, cara dia mentadbir, cara dia hijrah, sampai Nabi Ibrahim ni sampai kepada India, Burma, dia boleh kelik kepada Siti Hajar dalam masa riwayat kata 9 tahun, riwayat kata 10 tahun, riwayat kata 13 tahun. Dia kena hijrah tu tadi. Kenderaan yang boleh dia bawa iaitu burak, dan bila dia boleh kelik kepada Siti Hajar 4 kali je dalam masa 13 ataupun 9 tahun tu tadi. Orang panggil main-main saja 4 bulan. Haloh je. 3 hari, haloh je. 40 hari, haloh je. Kalau kita nak banding sungguh millah ni tadi, perjalanan kita nak dekat dengan Tuhan, orang ulama buat 4 bulan. Orang panggil haloh. Kalau kita nak sungguhnya, supaya Nabi Ibrahim tu lah 9 tahun, 13 tahun. Tak lawan weh. Tu orang panggil ulama tolong heceh kepada kita, haluh-haluhkan kepada kita untuk bawa diri kita kepada Allah SWT. Tapi orang panggil orang Yahudi Nasara juga, dia buat millah. Cara untuk supaya manusia ni tinggalkan agama. Tinggalkan agama, masuk dalam sekolah, tadbir sekolah dengan cara millah mereka. Masuk dalam pondok, masuk dalam kepala babo, kepala anak murid, tak pakai, sampai millah jadi berubah juga. Susunan dalam tu ubah juga. Masuk dalam sejid, suasana tadbir dan sebagainya, susunan masuk juga dalam millah Yahudi Nasara. Pas dalam diri kita, apatah lagi? Fikiran kita, habis kesok dia dah. Jadi fikiran tak ada fikiran kepada akhirat, tak ada fikir untuk saudara senang kita susah tak apa. Kita banyak nak senang diri sendiri. Apa? Orang panggil millah kita dah tukar dah. Dengan apa yang Nabi bawa, Nabi Ibrahim bawa, terkesok habis dah. Isteri kita, anak kita, perniagaan kita, habis dah dia bawa. Apa mananya millah Ibrahim Allah Ta'ala suruh turut tadi tu? Tak ada lah dalam diri kita umat akhir zaman ni tadi. Sebab itu kita kena bangkit bersama-sama. Orang kampung kena bangkit, orang dakwah kena bangkit, alim ulama kena bangkit, orang niaga kena bangkit. Tak kira apa sahaja keadaan kita, bangkitlah menjunjung perintah Allah Ta'ala
Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan-perkataan ulama. Supaya apa? Kita tinggi semula. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak adalah yang melebih tinggi melainkan Islam. Islam ni tinggi dah dan tak ada gapo yang boleh melebihi daripada Islam. Tapi sekadar perkataan saja. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia tegaskan kepada kita dengan hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, "Wa man wajadtani wajada kullu, wa man faqadani faqada kullu." Siapa yang dapat aku, dia dapat semua kali. Apa yang kita nak? Kaya, nak megah, nak harta, nak gapo, semua kemegahan, kemuliaan, darjat, harta benda kita boleh dapat, tapi Allah Taala kata, mu kena dapat aku dulu. Sumatkan Allah Taala dalam hati sanubari kita. Sebut Allah Taala, subhanallah. Allah biar berasa sungguh kebesaran Allah Taala dalam hati kita. Lepas tu ada kebesaran Allah Taala dalam hati kita, anugerah semua jawarih kita ni tadi, 7 anggota kita akan taat pada Allah Taala. Bila dalam keadaan tu Allah Ta'ala lipat dunia ni duduk bawah tapak kaki kita. Tapi kita tak dapat situ. Wa man wajadtani wajada kullu syai'. Siapa yang dapat aku, maka dia akan dapat semua sekali. Siapa tengok kita? Siapa yang dapat benda ni? Para wali Allah. Tengok apa dia nak boleh dapat. Yang kata yang gendah-gendahnya, tengok tu duduk dalam pondok je. Apa dia nak boleh dapat. Lepas tu kalau kita tengok yang tinggi-tinggi, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dulunya hina, dulunya orang keji, dulunya orang sakiti dan sebagainya. Tapi belakang-belakang Allah Ta'ala bagi dunia melimpah-limpah kepada para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebagai orang ahli sufah, sampai dia makan, tak makan, sampai orang kata dia kena sawai. Sawai, orang letak kaki di tekak dia untuk apa? Sembuh daripada penyakit sawai. Orang dok gamak kata sawai. Padahal dia ni tak makan dah banyak hari dah. Semayang rebah balik. Lepas tu dalam keadaan dia berlapar seumur. Tapi dia bersama dengan Nabi, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya, bila dia jadi gubernur, dia punya kain dia daripada sutera. Kain, tesak inguh dia daripada sutera. Bila jadi gubernur, semua sahabat-sahabat jadi gubernur seluruh dunia. Pemerintah, orang panggil jadi pemerintah. Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Tapi siapa yang tak ada Allah Ta'ala, wa man faqadani faqada kulla syai'. Siapa yang tak ada Allah dalam hati, maka dia tak akan dapat gapo-gapo. Hari ni tuan-tuan, kita ni nak perasaan nak ada dalam diri kita, tapi kenapa lah tak ada? Pasal tak ada Allah dalam hati kita. Sebab apa? Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ni Tuhan buat untuk kita, tapi kita tak pandai nak ambil dunia ni tadi. Barang yang boleh nak ambil dunia ni, kalau kita kata nak ambil emas di bukit, dia kena ada ketemeko, kena ada cok, cako, kena ada barang kakah-kakah nak gali itulah. Tapi orang nak tak ada benda tu, nak ambil tak boleh, nak ambil dengan tangan tak boleh. Begitulah juga dunia ni tadi, Allah Ta'ala suruh dengan kita. Tapi bagaimana kita nak ambil dunia ni tadi? Alat dia takwa pada Allah Ta'ala, tawakal pada Allah Ta'ala, zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mahmudah tu sumatlah masuk dalam hati, buailah sifat syirik, masukkan sifat yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, yakin kepada akhirat. Rukun iman tu tadi betul-betul masuk dalam hati kita. Rukun iman tertanam sungguh sampai kita nak akik kepala kepada langit pun malu dengan Allah. Sampai kita nak berdepan dengan orang takut kerana tak dapat nak tunaikan hak mereka. Air mata sentiasa mengalir mengenangkan dosa-dosa, kesalahan kita. Baru Tuhan bagi kehidupan dunia senang pada kita. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Hari ni kita boleh mari masjid, tapi kalaulah Tuhan bagi kemewahan pada kita, takut kita tak mari masjid. Lebih baik Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Allah lebih tahu yang sepatutnya bagi kita. Buat baik kepada kita. Sentiasa Allah Ta'ala buat baik. Sebab itu kita kena duduk di makam redha. Orang ni tadi, walaupun dia amal banyak, walaupun dia alim, tapi kalaulah dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia, maka dia haram bagi dia syurga. Lepas tu siapa-siapa juga, kalau dia sesak, tak ada makan, rupa paras huduh, dia contoh kata kulit hitam,
hidung kepek, bibir tebal. Huduh pandangan manusia kepada diri dia huduh dah. Lepas tu dia miskin pula dah. Tak ada gapo-gapo tengok Bilal. Walaupun baik tu, tapi kalaulah dia ada Allah dan Rasul, yakin betul dengan Allah Ta'ala, maka dia mulia. Sebab itu tuan-tuan yang telah muliakan, kemuliaan kita dalam agama, lepas tu kena contoh tauladan, bawa diri dalam milah Ibrahim. Dan milah Ibrahim inilah perjalanan yang Nabi SAW buat contoh untuk kita umat akhir zaman. Nabi tinggalkan anak bini untuk berjuang di medan peperangan, untuk membela agama. Sahabat juga. Lepas Nabi wafat lagi, sahabat-sahabat masih lagi berhijrah, sahabat-sahabat masih lagi dan mendakwah manusia kepada agama. Hujung-hujung dunia sahabat pergi. Supaya dengan milah Ibrahim juga. Nabi Ibrahim tinggalkan anak bini. Nabi Ibrahim bermusafir. Begitulah juga bagaimana kehidupan kita nakkan benda tu, kita kena duduk situ. Apatah lagi Allah Ta'ala dah maktubkan dalam Al-Quran, kita ni umat dakwah, bukan umat abid. Umat dakwah, bukan umat abid. Kalau kata abid lagu mana? Kita kata orang abid ni dia fikir diri dia seorang. Fikir dia seorang. Contoh kata dalam semaya. Kita lepas semaya, pakak-pakak berdoa. Pakak-pakak berdoa. Orang panggil apa ni? Ahli ibadat. Tapi dalam ibadat ni dia ada kedua keadaan. Sama ada dia da'i ataupun dia abid. Mana? Orang da'i, kalau orang abid, ya Allah, aku ni susah ya Allah, bagilah kesenangan ya Allah, anak aku sakit ya Allah, gini ya Allah, amin. Tapi kalau orang da'i, ya Allah, manusia dia hari ni jauh denganmu ya Allah, tak ada orang nak taat padamu ya Allah, rumahmu kosong ya Allah, tak ada orang mari ya Allah, bimbinglah manusia supaya dapat taatmu. Itu orang panggil da'i. Lepas tu kalau dari segi bersama dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat, apa yang dia ada, dia akan korbankan untuk orang. Untuk orang lain senang, tak apa. Orang lain dapat kesenangan, dengan dia kesusahan, tak apa. Adapun fikir untuk diri seorang je. Kadang-kadang dalam jemaah dah fikir untuk diri seorang, untuk kesenangan diri sendiri. Maka tu orang panggil abid. Duk dalam jemaah sendiri pun, kalau dalam dakwah sendiri pun masih fikir untuk seorang, itu abid. Orang da'i ni dia sanggup susah untuk saudara senang. Kocek tak ada gapo pun tak apa, asal pun orang senang. Ni kita nak mengepek tak boleh dah lah. Jadi atas perkara tu tuan-tuan, agama ni dia susun molek dah, ulama susun molek dah, Nabi susun molek dah, Ibrahim susun molek dah. Dan Allah Ta'ala suruh kita millata abikum Ibrahim hanifah. Suruh kita turut jalan ni. Lepas tu kita nak turut tak? Itu terpulang pada kita. Nak turut ataupun tak turut. Di sinilah Allah Ta'ala akan mempersoal diri kita dulu di alam akhirat nanti, iaitu kenapa mu tak turut sini. Quran ada, hadis ada, ulama ada, inilah jalan. Walaupun mu tak ada nabi, tak ada rasul, tapi ulama ada. Maka ulama dah tunjuk jalan, kenapa mu tak turut. Rezeki aku widah, bini aku widah, makan aku widah, minum aku widah, tempat tinggal aku widah, kenderaan aku widah, tapi kenapa mu jauh lagi dengan aku? Masih ada syirik dalam hatimu, masih ada takabur, riak, sum'ah wujud dalam hati. Padahal semua tu tadi aku beri padamu untuk menjadikan modal untuk dekat diri dengan aku. Lepas tu siapa yang salah? Allah dia tak zalim pada hamba, tapi hamba lah menzalimi diri sendiri. Tahu tak? Semua orang tahu di hari ini. Kebaikan untuk beribadat, kebaikan dalam masjid, amalan dalam masjid ni sendiri, kebaikan dalam dakwah, orang tahu. Tapi kenapa tak siturut? Sebab itulah cerita nafsu ni Allah Ta'ala cipta, lepas tu Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Mula-mula nak tanya, siapa kamu, siapa aku? Mu, aku. Allah Ta'ala ambil dia masuk dalam neraka panas 1000 tahun, bawa tubik. Siapa kamu, siapa aku? Mu, aku. Ambil neraka, nafsu ni ambil dalam neraka sejuk. Dia buat 1000 tahun, siapa mu, siapa aku? Mu, aku lagi. Masukkan nafsu dalam neraka lapar, tubik mari. Siapa mu, siapa aku? Mu adalah Allah, aku adalah hamba. Baru kenal. Lepas tu dalam milah Ibrahim, dia bukannya ajar kita cari susah, tapi cari jalan untuk mendekat diri dengan Allah. Dan cara jalan untuk mendekat diri dengan Allah Ta'ala ni ada susunan ulama, tak keluar daripada hadis, tak keluar daripada Al-Quran.
Maka Quran dan hadis tempat ataupun tempat kita rujuk untuk perjalanan hidup kita. Lepas tu kita tak say bermakna kata kita tak say turut Quran dan hadis. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan Allah, maka Allah Taala akan buka jalan. Wallazina jahadu, jihad ataupun jahadah ni bersusah payah. Jahadah ni tadi dia bersusah payah dengan agama. Kita ni hujai mari sejid ada balasan pahala sebab bermujahadah. Adapun orang yang bersusah payah juga dalam keadaan hujai dia pergi cari dunia. Orang panggil apa situ? Musyaqqah. Sebab itu dalam fiqh dalam keadaan musyaqqah maka kita ni dibolehkan supaya kita jamak semaya. Dalam keadaan musyaqqah sampai babi pun boleh makan, arak pun boleh minum. Dalam keadaan musyaqqah maka kita kena bertayamum, tak kena ambil semaya. Tu musyaqqah tu tadi, kepayahan. Kepayahan ni tadi orang buat kerja sampai payah, jadi payah dia buat kerja untuk dapatkan kesenangan. Maka kepayahan tu tadi tak ada pahala. Tapi jahadah ni tadi, bermususah payah ni tadi yang Allah Ta'ala nak buka jalan, iaitu bermujahadah di atas agama. Bila kita bersusah payah di atas agama ni, Allah Ta'ala buka jalan-jalan untuk kita mendekati diri dengan Allah. Jadi atas perkara tu tuan-tuan, kita kena bersusah payah. Bukan cari susah, tapi bila susah ada, jangan kita lari. Jangan cari susah, tapi bila temu dengan susah, jangan lari. Pada musibah, kena reda. Kerana orang yang tak reda dengan apa yang Tuhan bagi, dia tak akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Nafsu lah yang menentukan sama ada kita nak ataupun tak nak. Sebab itu kata ulama, kenapalah iblis dia tak sujud pada Adam? Kenapa? Dia tahu ni perintah yang mencipta dia, yang mencipta Adam, mencipta sekaliannya tadi. Dia tahu iaitu perintah daripada Allah. Tapi kenapa dia tak say? Sebab ada yang ada dalam diri dia. Kerana iblis ni dia daripada gulungan jin. Ini cerita awalnya. Puak jin ni tadi ada keturunan dia, maka Jibril ambil ajar di atas langit sana, itulah jadi iblis. Cerita panjang. Lepas tu mana kata? Dia dalam diri dia ada pembesar diri, takabur. Jadi atas perkara tu tuan-tuan yang telah muliakan jemaah di sini lagi. Esok insya-Allah tuan-tuan boleh bersama dengan jemaah dalam program-program dek pagi ada taklim. Lepas tu bayang asar, gas, pakat mari-mari kita sama-sama walaupun ujian sikit insya-Allah dapat ganjaran. Bila kita bersusah payah ni tadi, insya-Allah kalau tak orang sini dapat hidayat, orang Jerman, orang Itali, orang Perancis. Lah ni pun tengok banyak dah. Perancis dia dalam sehari 400 ataupun 500 orang masuk Islam. Tempat Beckham, London, British. Dalam kata statistik dia iaitu 500 orang. Saya nak hari masuk Islam. Jerman adalah tempat yang paling ramai sekali. Orang masuk Islam nak hari. Puak mana? Puak Werun. Orang tina-tina Werun, orang jantan-jantan Werun banyak masuk Islam lah ni. Dengan sebab apa tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan sini doa pada Allah Ta'ala bagilah hidayat, buat gah dan sebagainya. Doa tengah malam ke, orang sana dapat hidayat. Walaupun orang kampung kita tak. Tapi benda ni kita kena berterusan. Buat supaya satu hari nanti bagaimana janji Allah SWT, Islam akan bangkit. Baitul Muqaddis akan jadi bawah Islam. Bila tuan-tuan, kita pakat-pakat buat doa, insya-Allah Islam akan bangkit semula. Tapi bila mana kita duk rokok, kok mana-mana bamu, aku duk ni tak beda. Maka Islam akan jatuh. Mudah-mudahan daripada tu, jemaah duduk sini kita pakat bersama insya-Allah Lepas tu niat dalam diri kita, ya Allah, pilihlah aku. Macam mana mu pilih orang buat haji umrah, maka pilihlah aku juga boleh buat kerja dakwah 4 bulan, 40 hari, 3 hari. InsyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah.